awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. So ini nota yang dah siap lah. Okay, yang pernah saya share bersama Lupa pelajar. subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Assalamualaikum and hi everyone. Do you still remember what we have learned in chapter 2? Where speed is a scalar quantity which only has magnitude. But when we talk about velocity, it's a vector quantity since it has magnitude and direction. Ingat lagi ke? Perbezaan speed and velocity. This is very important. And my second question, did you know that if an object moves with uniform speed along a circular path, it is said to have uniform circular motion, as shown in the figure. So, this motion we call... Okey, jadi ini contohlah yang pertama. Saya ada satu lagi yang saya masukkan GIF. Hai, sambil berehat, Isaac Newton was the first to come up with the idea that all objects are attracted towards each other by gravity. Even people are attracted towards each other by gravity, but the attraction force between them is so small that it is not noticeable compared to the attraction force between a person and the earth. This is because gravity only becomes noticeable if one or both of the objects has a lot of mass, such as the earth. Sebab itu kita boleh rasa tarikan gravity due to the earth which is in downward direction jika dibandingkan dengan attraction force between you and your friend. Dan contoh kalau macam yang ini yang saya masukkan, ini adalah gambar dalam format GIF dan dia bergerak. That orbiting around gravitational force towards each other, and these forces are equal in magnitude but opposite direction. Atau contoh lain adalah berkenaan dengan satellite that orbiting around the earth. Saya dah sampai kat sini lah. Okay. Dan ini adalah yang saya dah buat malam tadi. Okay. So kita akan tengok hasilnya. Saya akan tunjuk terus hasil dia dulu. Okay, yang ni yang simple lah. Mana saya letak? Ini. So kita akan cuba buat yang ini. Okay, so sekarang ni sebenarnya dia ada audio ni. Saya dah buat audio dia juga. Cumanya tak keluar sekarang ni sebab saya share entire screen. Kalau saya share window tab baru dia boleh. Nanti kejap lagi akhir nanti baru kita tengok hasil dia, dan saya akan tunjuk juga bagaimana saya record suara. Dan saya tidak record suara straight dalam video scribe. Dia ada sebab dia kenapa. Nanti saya akan terangkanlah kenapa saya buat editing video, audio dekat bahagian lain lah, dekat video editing software yang lain. Saya rasa semua orang adalah guna je apa-apa. Filmora boleh, ramai guna Filmora kan. Kalau macam saya guna Movavi. So hari ni kita akan cubalah untuk hasilkan apa yang saya buat malam tadi ni supaya kita boleh praktis sedikit, at least kita boleh berjaya hasilkan satu. Yang ini yang simple dululah saya bagi. Okay, kita akan tunjuk bagaimana kita nak gerakkan gula-gula tu. Okay, bagaimana kita nak set kamera. Okay. Pendek je yang ni saya buat semalam, 1 minit setengah saja. Okay. Saya pun tak tahu sebenarnya nak buat tajuk apa. Saya ajar fizik kan. So saya cuba sajalah buat matematik punya. Okay. Okay, itu saja yang sampai sini je. Dia ada suara ni, nanti akhir nanti saya akan reveal. Okay. So sekarang kita akan mulalah. Ini saya punya canvas yang saya buat malam tadi. Tapi saya tak akan buka yang inilah, saya akan buka yang kosong terus. Okay.
So sekarang ini paparan pertama kita bila kita open. Okay, kita dah nak mulalah untuk kita bina satu nota animasi kita. Contohlah saya ni ajar matematik ke, English ke, nak buat mind map pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi cumanya macam saya, bila saya subjek fiziks, dia mengambil sedikit masa saya bila kita melibatkan equation. Sebab video scribe ni dia tak ada akses kepada equation fiziks yang saya nak. Okay, jadi nak tak nak saya kena bina equation itu dalam PowerPoint terlebih dahulu. Lepas tu baru saya boleh savekan equation and then saya kena transfer kepada video scribe. Okay, tapi untuk hari ini saya buat ni simple lah, dia tak ada melibatkan equation dan tidak melibatkan pembinaan gambar ataupun equation dalam kita punya PowerPoint. Okay, so jadi ini adalah paparan kita yang pertama. So kalau kita perasan dekat sini dia tak banyak pun lah butang-butang dia. Cumanya walaupun dia tak banyak, dia agak tricky sedikit untuk yang first time nak guna. Kerana apa saya cakap macam tu, masa pertama sekali saya guna video scribe ni, saya explore sendiri. Maknanya saya tak masuk mana-mana bengkel. Masa tu saya first time lah saya cuba nak carikan. Saya explore dan saya rasa susah. Saya tak faham kenapa kamera saya lari macam tu. And then saya tinggalkan. Tapi dia mengambil masa untuk kita cubalah. So hari ini saya akan tunjukkanlah apa yang saya jumpa, bagaimana untuk memudahkan kita. Okay, so dekat bawah ini, seperti yang saya tunjukkan sebelum ni tadi, okay, di bahagian penjuru kanan bawah sekali, kita ada butang add new image. Okay, so kalau kita tekan add new image ni, untuk kita add gambar lah, sama ada gambar daripada sini ke, ataupun gambar yang saya buat dekat PowerPoint. Contohnya macam ini. Okay, jadi kalau kita tekan sini, kita boleh pergi import gambar. Kalau kita ada save gambar ke, GIF ke, PNG, ataupun kita kata kita ada gambar yang kita dah buat cantik-cantik dalam Canva, kita boleh save juga. Kita dah bina GIF ke dalam Canva, gambar kita gerak-gerak ke, kita boleh masukkan juga dalam video scribe. Jadi bila saya menggunakan video scribe, okay, trik yang saya guna selalunya melibatkan PowerPoint, okay, sebab saya memerlukan equation. Dan yang kedua, kalau kita nak gambar yang cantik yang tak ada dalam disediakan oleh video scribe, saya akan pergi cari dekat Canva. Okay, so jadi saya percaya ramai kawan-kawan kita dah guna Canva hari ni. Okay, jadi kalau kita nak ambil gambar yang kita dah save daripada, contoh gambar ni kan, logo kementerian ni, kita nak save dan kita nak masukkan dalam video scribe kita, bolehlah. So kita boleh add image dekat situ. Okay, ataupun ini hanya yang tepi-tepi ni, di sebelah kiri kita gambar yang disediakan oleh video scribe. Okay, cumanya advantage kita ambil gambar daripada video scribe, contohlah saya ambil satu, buildings. Okay, contoh saya ambil gambar apa ni, ni kan gambar kapal ni. Okay, contoh gambar kapal ni kan. Okay, advantage-nya gambar dekat sini, dia boleh draw secara outline. Okay, contohnya kalau saya play, nampak dia boleh draw secara outline. Okay, contoh dia boleh satu-satu, comel lah kan, nampak dia kan. Okay, tapi kalau kita add image daripada gambar yang kita bina daripada luar, okay, contoh ini. Okay, contoh inilah. Ini saya nak cepat, selalunya saya ambil saja gambar yang sudah ada. Okay, contoh macam gambar ini, dia tak boleh lukis secara outline. Ataupun, saya ambil gambar lain lah kejap. Letak gambar lain yang saya ambil daripada luar. Okay, saya pilih satu. Okay, contoh gambar ini tadi. Contoh kalau macam gambar ini, okay, walaupun kita set kepada draw, okay, kejap bila kita play, dia tak boleh lukis secara outline. Dia itu je dia boleh lukis macam colour lah. Dia macam colour saja. Okay, tapi still comel jugalah. Sebabnya dia ada banyak animasi yang kita boleh guna adalah lukis tangan ataupun kita tolak gambar tu masuk. Kalau tengok contoh-contoh tadi, dia tolak gambar tu masuk ataupun gambar tu terbang saja masuk pun kita boleh pilih lah. Okay,
So tak jadi masalah lah untuk saya kalau animasi tu tak lukis secara outline sekalipun. Okay. Jadi ini adalah bahagian add gambar. Okay. Sebelah ni adalah untuk add new text. Okay, kita boleh add new text. Kita type lah apa-apa. Kejap lagi kita akan buat. Dan saya jarang menggunakan add new chart ini. Okay, sebabnya chart, kalau kita add new chart ni saya pernah cuba. Dan bagi saya dia kurang menarik. Jadi kalau saya nak ada apa-apa pie chart. Kalau pie chart okey. Kalau pie chart okey, kita guna yang ini. Tapi kalau saya nak buat bar chart ke, saya lebih suka lukis dulu dalam PowerPoint and then saya transfer ke sini. Tapi saya jarang gunalah sebab saya tak ada melibatkan apa-apa graf. Jadi next adalah ke atas ni. Okay, ke atas ni kita ada default scribe hand. So default scribe hand inilah. Dan selalunya saya ambil pen yang ini. Kita boleh pilih ada banyak tangan dekat sini. Ataupun kita nak animasi tu tanpa tangan pun boleh juga. Okay. So kita akan guna ni sekejap lagi. Saya pilih. Sebelah ni adalah background option. Background options ni nak guna boleh, tapi kalau perasan semua nota saya hanya background putih sahaja. Sebabnya nota kita tu dah colourful. Saya tak nak lagi background yang colour. Saya nak putih saja. Kalau kita nak tukar pun boleh. Tukar je colour apa kita nak. Nak colour hijau ataupun nak ni, design macam ini, boleh. Okay. Tapi sekejap Tapi saya selalunya guna yang putih saja. Okay, macam ni. Dan ini sebelah ni untuk kita voice over. Yang saya kata saya tidak membuat voice over dekat sini. Kenapa? Nanti dia ada sebab dia kenapa saya tak buat dekat sini. Dan ni nak masukkan muzik lah. Dan last sekali butang yang tepi ini untuk kita download dah siap. Kita nak download dan kita nak publishkan nota kita. Okay. Dan di butang atas ini kita ada save lah. Contoh save untuk hari ini. Kita save dulu satu. Okay. ETL 4. Okay. So saya save kan. Ni ada butang save ke atas. Atas ni pula kita ada butang copy. Okay, kita boleh copy and then paste. Contoh saya copy. Lepas tu kita boleh tekan butang paste. So ada dua lah. Tu ada dua. Okay. So itu baru saya kenalkan butang-butang yang ada dalam video scribe ini. Okay. Dan seterusnya kalau kita perasan. Okay. Sekejap ya, saya tunjukkan ni. Okay. Okay. Dan seterusnya di bahagian bawah penjuru ini kita ada butang zoom. Kita boleh scroll kita punya mouse ataupun kita nak tekan yang ini bawah. Tambah, tolak. Okay. Menarik ini video scribe ni sebab dia punya canvas tu besar. Kita boleh conteng je dekat mana-mana yang kita suka. Okay. Dan apa lagi? Ini ke kiri, ke kanan. Saya jaranglah guna ni. Saya selalu gerakkan macam ni saja. Tekan pada skrin, tarik. Contoh nak ke sini kan. Okay. Next butang yang paling penting adalah butang yang bawah ini. Kalau saya tak klik pada image, butang ni tak aktif yang bawah ini. Kamera tanda right dengan kamera tanda pangkah. Tapi kalau saya tekan, kan? So, set camera to current position. Ini penting. Kenapa saya kata penting? Okay. Sekarang ini saya ada dua image. Saya tak naklah image yang kita tambah image lain. Kita letak apa-apa image lain. Okay, contoh ini. Okay. Sekarang ini saya ada dua image. Okay, kedua-dua image ini saya belum lagi klik set camera to current position. Okay, set camera to current position ini sangat penting sebab kalau kita tak faham, kita akan jadi confused pergerakan pandangan nota kita tu, video kita tu nak macam mana. Okay, untuk pertama kali saya guna dulu, inilah yang buatkan saya give up. Saya tak faham set camera to current position ni macam mana dia punya flow. Okay, jadi hari ni saya akan tunjuklah. Okay, contoh saya letak tengok saya letak kapal saya dekat sini. Sebenarnya saya nak kapal saya dekat sini bawah. Okay. And then bila saya play video saya, okay, bila saya start, okay tengok sekarang ini saya punya kapal dekat bawah,
Tapi disebabkan saya belum set camera to current position, bila saya play, video saya akan bawa kapal tu fokus di tengah-tengah sahaja. Dia tak duduk di hujung pun. Nampak dia mesti dekat tengah-tengah. Apa saja image ataupun objek yang kita tak set camera to current position, image itu dia akan lukis dekat tengah-tengah saja. Kita cuba lagi sekali. Okay, ini satu. Saya tak set. So sekarang kapal kita duduk dekat tengah-tengah. Sedangkan saya dah pindah dekat bawah tadi. Okay. Sama juga dengan yang ini. Dia duduk tengah-tengah. Saya nak mereka berada dalam satu canvas. Okay. Ni kita boleh zoom at the end. Kita boleh antik lah yang bawah ni. Okay. So sekarang bila kita buat, kita pening lah kan. Kita kata tadi dah set kat bawah. Saya nak kapal ni duduk dekat bawah. Saya nak nanti, contohlah ini bulan ke apa kan. Ini dia duduk dekat sini, dia lukis. Tapi disebabkan saya tak set camera to current position, so dia akan berada di tengah. Okay, sekarang saya klik set camera to current position. Saya klik dekat sini. Okay. Dan image yang kedua pun sama. Set camera to current position. Okay, nanti kalau kita play dia akan jadi macam ini. Baru dilukis kapal kita dekat penjuru belah kiri bawah. Dan kita punya bulan contoh bulan ni kan. Okay. Dia dekat situ. So sekarang okay, kita tengok kita nak tambah satu lagi. Last sebelum kita mula buat yang tadi tu, saya tambahlah satu lagi. Ni. Okay. Okay, contohnya ni pula. Yang ni saya sebenarnya nak letak dekat sini contohnya kan. Nak letak kat atas kapal ni. Okay. Tapi saya nak dia kamera saya. Okay, ini kita punya canvas kita kan. Pandangan kita yang ini. Kapal duduk dekat hujung kiri. Kita punya charge duduk di penjuru atas kanan. Okay, sekarang kita ada satu orang ni. Okay, emoji duduk dekat sini. Kita kalau terlupa untuk set camera to current position, bila kita play, okay, yang ni dah elok dah, dia duduk di penjuru kiri. Okay. Tapi yang ni betul, kita dah set tadi. Tapi disebabkan kita lupa nak set camera to current position, okay, sekejap. So dia akan zoom. Dia akan zoom kita punya image yang ketiga. Dan kalau kita perhatikan, kedudukan image sekiranya kita lupa untuk set camera to current position, image itu akan berada di tengah-tengah video kita. Automatik dia duduk di tengah-tengah sebab kita tak setkan apa-apa position. Okay? Tapi kalau saya nak setkan supaya nampak satu kapal lah, saya kena stop. Okay, kita back kepada sini ataupun kita macam ni lah, kita setkan dia. Kita nak nanti dia zoom kepada kapal ni. Macam ni, barulah cantik kan. So, kita klik kepada gambar yang ketiga and then kita set camera to current position. Set camera to current position ni sangat penting supaya kita tak pening. Mula-mula buat tu kita akan rasa, kenapa kita dah set gambar ni kat sini, dia pergi tempat lain. So ini yang pentingnya. So sekarang saya akan klik dulu. Set camera to current position. Okay. So saya akan fokus dulu kat sini, kamera ni penting. Okay. So bila saya play, okay, tadi kan dia dah sini kan. Okay, dia lukis. Dia akan zoom terus dekat apa yang kita set tadi. Macam tu. Okay. So dia akan jadi macam tu lah. Kalau saya tak set camera to current position, dia akan lukis gambar emoji ni dekat tengah-tengah sekali. Jadi saya tak nak macam tu. Okay. So saya patah balik. Okay. So sekarang ni, okay, so itu adalah berkenaan dengan set camera to current position. Dan set camera ni kita akan practice lagi sekejap lagi. So ini saya just tunjuk dulu set camera to current position. Saya delete lah semua ni. Okay, kita nak buat yang baru. Okay, jadi sekarang saya nak buat yang baru. So bila kita nak buat video animasi, kita kena plan apa yang kita nak buat. Pertama sekali kita perlu plan lah. Contoh saya nak mulakan dengan Assalamualaikum dan selamat sejahtera kan.
Kejap. Mana video yang dah sedang? Okay. So saya akan masukkan dululah. Okay, saya nak letak gambar mata ni dulu. Okay. Saya nak gambar mata ni besar-besar kat tengah. Okay. Kalau tak jumpa gambar mata ini, kawan-kawan boleh add gambar. Lepas itu pergi dekat ini. Mata ni dia boleh kelip-kelip tau, dia boleh gerak-gerak. Kat mana kita nak dapatkan tu? Okay, di bahagian kiri ni, kat mana semua saya ambil? GIF, this one. Okay, GIF online. So tekan. Okay, semua yang ada under GIF online. So ini adalah gambar dia ada bergerak sedikit. Contoh yang kita ambil satu mana ini gambar mata juga animation. Ni kan gear ni kan. Okay. Dia berpusing. Tu dia ada berpusing sikit lah. Kalau kita letak masa dia lama sikit nanti, dia akan berpusing lama lah. Kalau mata ni dia akan kelip-kelip. Okay. So ini saya ambil dekat GIF. Okay. So boleh pilih lah nak gambar yang mana. Okay. Jadi sekarang yang pertama saya nak letak inilah. Saya dah fikir dah nak cakap. Hai, Assalamualaikum, apa khabar hari ini? Saya nak gambar mata ni. Okay, untuk menarik minat pelajar kan. Pelajar ni memang suka benda-benda yang out of content. Maknanya kalau content tu saya nak ajar berkenaan dengan force, tapi tiba-tiba ada gambar mata kan. Itu mereka sukalah. Okay, jadi saya letak dulu gambar mata ni saja je. Okay, so saya setkan mata ni dekat tengah macam ini. Saya nak mata ni dekat tengah macam ni. Kita boleh just set camera to current position. Okay. Dan saya nak mata ni tak naklah sekejap sangat. Kan? Nak ambil masa lah sikit nanti kalau saya nak bercakap. Okay. So dekat mana kita nak setkan masa dia. Kita klik pada gambar di bahagian bawah. So ada arrow warna biru ini. Okay. Kalau kita gerakkan kita punya cursor dekat sini. Dia akan open quick menu. Dia akan open terus dekat bawah ini. Okay. So kita boleh terus ubah masa 2.8 seconds. Kita tambah, contohlah kita tambah kepada 5 seconds. Okay. Dan di sebelah kanan dia, di tengah-tengah ini adalah change pause time. Change pause time ni maknanya sebelum gambar mata ini pergi kepada gambar yang kedua, dia akan pause sekejap. Dia ada masa dia bernafas sedikit. So kat sini kita adalah 0.5 second. Okay, kalau nak lama lagi nak pause, bolehlah tambah. Okay. And then ini adalah dia punya transition. Transition adalah pergerakan. Pergerakan dia pindah daripada gambar pertama ke gambar kedua tu, saya letak saja 1 second. Okay, nak letak lama pun boleh. Kalau kita letak 5 second, dia akan bergerak perlahan sangat untuk pindah ke gambar yang kedua. So saya hanya letak 1 second saja. Okay. Atau kita nak ubah. Kan? Kita nak ubah dia masuk cara macam mana, kita boleh tekan dekat sini. Okay. Ini element properties. Kat bawah ni ada gambar mata dengan dustbin. Okay. Sebelah ni ada element properties. Kalau kita tekan, dia akan keluar satu window yang besar lah. Yang ini untuk elemen mata ini sahaja. Okay. So masa animate time kita dah set kepada 5 seconds. Okay. Jadi kat tengah ni adalah pause, kat sini adalah transition. Jadi sekarang saya yang ni boleh draw ataupun move in. Tak kisahlah, saya letak saja draw. Okay. Dan untuk GIF punya gambar, dia tak ada option untuk ubah tangan ke, dia tak ada. Sebab dia GIF, sebab dia sendiri bergerak. Okay. Kalau gambar yang pegun, dia ada option dekat sini nanti. Drawing hand. Okay. So sekarang dia nak play continuously ke? Okay lah, play continuously. Okay. Fit to time, yes. Okay, itu sajalah. Okay. Contoh kalau saya play, saya akan cakap lah. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar hari ini? Hari ini kita nak belajar. Lepas tu saya nak ada satu animasi yang keluar. Okay. Seperti yang kita tengok tadi lah. Saya nak ada gambar. Apa lagi? Kita carilah dekat sini. Ini sebab saya dah buat semalam, dah ada dekat sini. Kalau tak ada, kawan-kawan pergi dekat sini. Pergi dekat education. Education ni ada tak?
Boleh apa-apalah. Ataupun apa sekejap. Geografi, science, sport. Ataupun saya akan type board. Kalau saya nak gambar orang pegang board ke ataupun apa-apa design board, saya akan type board and then saya tekan enter. Okay. So ada macam-macam lah ni kan. Ni macam seksi pula kan, tak sesuai. Okay, kita cari yang lain. Ni, so saya ambil dekat sini. Okay. Type lah apa-apa image yang dia recommend tu kita boleh guna. Okay, saya akan guna image yang ini. Okay. Okay. Jadi sekarang, ini adalah image saya yang kedua. Okay. Gambar mata tadi, saya kata Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Okay, gambar yang kedua ni, saya tak naklah dia bertindih macam ni kan. Okay, kita adjust, kita nak zoom in ataupun zoom out. Okay, kalau kita nak zoom in, inilah di penjuru kanan bawah, tekan plus. Kalau kita nak zoom out, kita tekan ini. Sudah akan kecil. Kecil, jangan risau nanti kita boleh besarkan dia. Okay, kita tarik mata kita naik ke atas. Okay, dan orang yang besar ini tadi, orang yang ni tadi kita besarkan dia. Ni macam doktor pula kan. Bolehlah. Pilihlah gambar apa-apa yang sesuai. Okay, saya nak letak dekat sini. Plan saya lepas mata tu tadi, dia akan bergerak pergi ke hujung dan orang ni akan masuk. Dan dia akan tulis operasi tambah. Okay, so orang ni akan masuk. Saya nak dia masuk tak naklah lama sangat, 8 seconds. Okay. Saya pun tukarlah, saya klik pada masa ataupun nak tekan reduce pun boleh, minus ataupun tekan pada kolom masa, tekan je terus. Contoh saya nak 1.5 second saja. Okay, tak nak lama sangat dia lukis. Okay, sekarang ini apa jadi kalau kita terlupa untuk set camera to current position? Okay, saya terlupalah nak set camera to current position tapi saya nak pandangan dia macam ni. Kita pun play. Mata, nanti lepas tu, lama pula mata ni berkelip. Ini kebetulan sebab orang ni betul-betul dah duduk kat tengah. Kita buat lain pula. Contoh kita nak kat sini sebenarnya. Contohlah kita nak orang ni dekat sini kan. Kebetulan sebab orang tu ada kat tengah, dia jadilah pula kan. Okay, contoh macam ni kan. So, kita terlupa nak set camera to current position. So dia akan tak duduk pun dekat hujung, dia akan duduk dekat tengah-tengah. Macam tu. Okay. So sekarang saya tak nak macam ni. Saya nak, mana mata tadi? Saya nak mata duduk kat sini. Orang ni, kawan-kawan boleh adjust lah. Tarik duduk kat tengah. Okay. Kat sinilah, kat bawah ni. Okay. Lepas tu saya klik kat bawah, set camera to current position. Okay, dah. Okay. So nanti, lepas orang ni keluar, okay, saya terus saja nak ada tulisan. Bolehlah pause ni, nak pause sekejap pun boleh. Tak nak pause sekejap pun boleh. Okay, saya terus nak ada tulisan operasi tambah. Okay, jadi kita tambahkan dekat add new text. Add new text. Contoh, saya type operasi tambah. Okay. Okay. Jadi dekat bahagian teks ni, bila kita tulis operasi tambah, saya nak perkataan tu operasi dekat atas, tambah dekat bawah. So saya akan klikkan. Okay, operasi tambah. Okay, saya nak ketengahkan, nak kasih dia center nanti, saya klik ini. Okay, kita centerkan dia. Nak tukar warna, boleh. Nak tukar warna apa? Operasi ni nak warna hijau. Purple, boleh lah. Ataupun tambah ini. Nak warna pink pun boleh. Operasi tambah. Okay. Jadi ini adalah warna-warna yang disediakan lah, yang ada. Sekiranya kawan-kawan ada kod warna yang kita tahu ataupun kita nak cuba-cuba ubah. Contohlah kadang-kadang saya nak warna biru pekat tau. Apa warna pink semua ni. Okay, contoh operasi tambah ni, saya nak warna biru pekat. Okay, saya tak nak warna biru yang disediakan ni sebab dia agak pudar. Contoh saya ambil biru ini. Saya tak nak biru macam ni, tak striking. Okay, biru yang saya nak tu tak ada. Jadi pernah sekali
Okay. Sekejap Okay. Pernah sekali saya cuba ubah kod dekat bawah ini. Ini sebenarnya kod ni kalau rakan-rakan tahu apa, senang, tapi sebab tak tahu dan saya akan ubah satu-satu-satu. Saya perasan kalau saya ubah satu-satu-satu, warna biru yang saya nak tu ada. Sebab saya dah banyak kali buat kan. Okay. So ini warna biru yang saya nak. Jadi trik dia dekat sini, color ini disediakan, tapi sekiranya kita rasa nak bermain dengan warna lain, cuba ubah kod dekat bawah tu. Kadang-kadang ada, selalunya ada lah. Okay, kalau tak ada dia akan jadi warna hitam. Okay, so saya tukar satu-satu-satu, ni sebab saya dah selalu guna color biru ni. Contoh saya letak operasi tambah. Okay, so sekarang tulisan ini ataupun orang ini ada dua animasi kita boleh bagi, ada tiga animasi. Pertama, handwriting. Kedua, orang ni masuk terbang ataupun ada jari yang tolak dia. Dan yang ketiga, dia fade in. Maknanya dia perlahan dia appear. Jadi contoh macam orang ni, kan? Orang ni, kalau kita play, yang ni lukis. Lukis pakai tangan, lajunya dia lukis, lahan sikit. Yang ni dia lukis. Lukis satu-satu. Okay. Kalau kata tak naklah lukis kan? Okay. Kalau kata tak nak lukis, nak orang ni masuk. Dekat mana kita nak ubah? Okay. Jadi kita klik pada image yang kita nak ubah tadi. Orang ni kan? Okay, doktor ni. Okay, kita klik pada element properties. Pergi di bahagian atas ini. Okay, change the way the image is drawn. Okay, so kita boleh draw, move in ataupun fade in. Okay, so saya nak dia move in lah. Saya nak dia move in. Sebab nanti tulisan operasi tambah tu saya nak tangan yang tulis. So bila dia move in, kita ada pilihan pula. Dia nak move in daripada angle mana? Daripada penjuru sini, sini. Ini kita boleh explore lah. Contoh saya nak gambar tu dia masuk daripada bawah. So saya nak ini. Okay. Dan dia akan straight lah. Dia tak ada curve. Motion tu kalau kita nak tukar kepada curve boleh juga. Tekan pada line yang lurus ni. Nampak tu. Dia ada berubah. Curve, straight line. So saya selalu guna straight line sajalah. Okay. Okay. So sekarang saya dah set. Gambar tu dia akan masuk daripada bawah. Dan tengok ya. Apa yang berlaku. Okay. Saya tukar masa. Sebab gambar tu nak masuk cepat kan. Tak nak lama sangat. 3 second. 1 second cukup lah. Okay. Ya, dia akan masuk dengan pen. Okay. Ataupun kita kata tak naklah dia tolak guna pen. Nak ubah. Nak ubah dia masuk dengan tangan. Kan. Okay, boleh juga. Kita pergi balik dekat sini. Drawing hand sekarang kita dah boleh tekan. Okay. Drawing options. So drawing hand. So bila saya tekan dekat sini. Saya boleh pilih tangan mana yang saya nak guna. Contoh saya nak guna jari yang ni lah. Maknanya nanti ada orang tolak. Macam tu kan. Tolak sekali je. Okay. Dah siap ni. Okay. Saya pun play balik. Betul tak orang tak betul? Tu. Play lagi sekali. Tu orang tu tolak. Okay. Jadi kalau kita perhatikan operasi tambah ni tulisan ini saya lupa nak set sebelum lagi set camera to current position. Jadi dia akan zoom perkataan kita supaya dia berada di tengah-tengah canvas kita. Okay. Jadi kalau saya kecilkan balik, saya pilihlah. Saya nak mata tu duduk dekat situ. Ataupun ini tadilah. Ini kita punya. Okay. Saya nak operasi tambah ni. Saya tak nak dia zoom. So saya nak dia set camera dekat current position ini. Saya pun klik kat bawah ini. Okay. Sudah siap. Baru siap 3. Silakan jadi. Okay. Mata. Okay. So hari ni kita nak belajar berkenaan dengan operasi tambah. Macam tu. Okay. Dah siap. Okay. So lepas operasi tambah. So apa tadi? Semalam. Sekejap mana saya punya. Ni kot. Lepas tu saya masuk ke abu kot.
Okay, operasi tambah. Okay, lepas tu ada abu. Okay. Kita boleh ikutlah terasa kita kan. Okay. So sekarang saya nak buat berkenaan dengan operasi tambah. So saya nak masukkan satu situasi lah. Saya cerita kan abu. Okay. Saya kecilkan ni. Saya tolak dia naik atas. Okay. Saya nak ada tajuk kat ujung ni. Zoom out lagi. Ini saya guna mouse So saya scroll saja. So zoom out. Zoom in. Zoom out, zoom in. Saya senang. Kalau nak guna yang hujung ni pun boleh juga. Zoom in, zoom out. Okay. Operasi tambah. Okay. Jadi bila kita dah set operasi tambah duduk dekat sini, automatically kita perlu add satu lagi image supaya kita nak set kamera kita to current position. So saya tekan butang gambar ni, add new image. Saya ada abu dekat sini kan. Kalau tak ada, boleh search dekat bahagian mana Semalam saya jumpa education. Ni kat education ada banyak lagi gambar. Ada tak? Boleh lah ni. Ataupun kita nak type apa? Kids. Pun boleh juga, ada tak keluar. Kita try tengok apa yang ada kalau kita type kids. Ni, boleh juga ni. Kan? Kita ambil lah gambar-gambar yang sesuai. Jadi rakan-rakan boleh explore lagi lah. Ataupun dekat bahagian male dengan female ni orang besar rasanya, people. People? Kalau people pun ada juga. Okay, kita pilih lah perempuan. Kalau rasa gambar tu kita tak suka, kita nak gambar kita sendiri. Cikgu, saya cuba tadi boleh double klik dekat satu gambar yang kita nak ubah cara masuk tu terus pergi dekat properties. Betul? Betul? Kejap saya pilih satu dulu. Kawan pilihlah gambar apa-apa. Lambat pula saya mencari gambar Manalah gambar abu ni semalam saya jumpa kat sini kot. Nanti kawan-kawan cari. Ada, memang ada kat situ. So saya abu. Okay. Jadi daripada Cikgu Khairul, dia kata saya cuba tadi boleh double klik dekat satu gambar yang kita nak ubah cara masuk tu terus pergi dekat properties. Betul. Okay. Jadi apa maksud Cikgu Khairul tu? Maknanya dia kata gambar ini bila kita double klik dia terus buka window yang nak ubah properties tadi. Betul? Ini satu cara. Okay. Sebab tu saya kata bila kita explore lagi kita akan jumpa. Okay. Kita double klik, kita boleh ubah. Nak draw ke, nak move in ke, nak morph. Morph ni special ada gerak. Nanti itu kejap lagi lah. Okay. Jadi sekarang kalau macam tadi ataupun nak tekan dekat bawah ni pun boleh. Element properties pun boleh juga. Okay. Dan selalunya saya kalau nak tukar masa saya akan tekan dekat butang biru ni je lah. Kalau saya nak tukar masa. Okay. Ataupun nak double klik pun boleh. Okay. So sekarang saya nak keluarkan lah. Okay. Jom kita tengok situasi di bawah kan. Okay. Contoh saya ada abu. Okay. Saya ada abu. Okay. So abu ni mesti duduk dekat sini lah. So jangan lupa untuk tekan ini. Set camera to current position. Okay. Jadi bila abu ni dekat sini, saya nak rambut abu ni warna hitam. Tak naklah warna rambut Mak Saleh kan. Okay. Saya nak klik kepada gambar abu. Okay, kita boleh double klik pun boleh. Bila keluar pilihan color, kita boleh ubah. Okay. Kita boleh ubah rambut dia. Ikut rambut dia. Ni muka dia ke apa ni? Rambut dia, mungkin rambut dia ni color ni. Tukar color hitam. Okay. Seluar dia, contoh seluar dia nak warna orange. Okay lah tu. Baju dia nak warna apa? Turquoise. Hijau sikit. Okay, saya nak warna yang ini. Okay. Bolehlah ikut cita rasa sendiri. Okay. Lepas itu, kita nak tulis ini adalah abu. Okay. Sebab saya suka juga bila nota tu kita buat cerita. Okay. So, abu. Okay. Abu. Okay, abu. Saya nak tulisan abu tu warna orange lah. Ke warna ni. Ikut dia punya baju tadi. Okay, boleh abu. Warna purple pun boleh. Tukar-tukar lah kalau rasa tak terang sangat. Okay, abu. So abu ni, okay. Jangan lupa
Okay, sekarang kalau apa jadi kalau kita lupa nak set perkataan abu ni to current position, okay, dia akan jadi macam inilah. Okay, so sekarang saya ada abu dekat sini, so dia terus zoom abu. Saya tak naklah macam ni. Dia terus zoom abu dekat bawah. Okay, so kita klik balik dekat gambar lelaki ini tadi, budak ni. Okay, kita play, kita stop. Supaya dia akan kembali kepada position yang kita nak. Okay, ingat ya. Kalau kita terlupa, contoh kita terlupa, kita pun play. Alamak, kenapa abu dekat sini kan? Jangan susun balik. Jangan zoom out balik, susun cari. Tak perlu. Klik balik pada gambar abu, play, cepat-cepat stop. So dia akan berada pada position yang sebelum ni. Okay? So abu ni tadi, terus kita klik line, apa ni? Line pula. Tick ni. Okay, camera to current position. So dah jadi dah. So kalau kita ni bolehlah. So abu. Kat sini kita ada abu. So kita nak cakap apa? Abu ada 3 biji gula-gula. Contohnya kan. So pilihlah nak gambar kotak boleh, nak gambar meja, apple, susun apple pun boleh. Semalam saya ingat saya nak ada meja dengan apple. Tak apalah. Sepulanglah ataupun nak apa gula-gula. Okay. So kalau nak table, kita type table lah. Contoh kita nak apple. Pun boleh juga apple. Kan? Itu kita ada apple. Okay. Contoh hari ni kita guna apple lah. Tapi sebelum tu saya nak ada dia punya mangkuk dulu. Mangkuk apple kan? Bowl. Kita type bowl. Tengok apa yang ada. Ni bolehlah ni kan. Kalau tak ada bowl, gunalah kotak ke, ikutlah kreativiti masing-masing. Bowl ni nak tukar colour apa? Tukarlah colour biru. Okay, macam ni. Buat besar pun tak apa kan, sebab budak-budak kan. Kalau sekolah rendah sesuai ni. Okay. Macam tu lah. Okay. So mangkuk ni saya nak dia terbang je. Terbang daripada atas. Saya tak nak dia lukis lah, boring lah, lukis je. Okay. So tukar je. Klik. Pergi saja, dia nak terbang daripada atas, move in. Ataupun kita nak appear pun boleh, fade in. Okay, move in. Daripada atas, saya klik atas. Drawing hand, saya tak nak ada apa-apa tangan. So no hand. Okay. Alright. So kita dah sampai dekat sini. Okay. So sekarang kalau kita play, saya dah set camera to current position. Okay. Kita play lah. Okay. Dekat sini saya ada abu. Okay. So abu. Okay. So terus. Okay. Dia cepat sikit lah. Kalau nak lagi laju, tak payah pause. Dia abu terus je. Bowl ni jatuh. Pause ni tak payah. Transition ni nak lagi laju pun boleh. Ataupun nak perlahan. Contoh kalau transition ni saya letak 5 second. Tengok ya apa yang berlaku. Dia akan jadi abu. Lepas tu transition to the next one. Lama tu. Kan? Macam tu. Okay, dia akan perlahan sikit. Okay, so transition ni saya tak nak. Saya nak 0.5 saja. Okay. Bolehlah ni. Okay. Lepas tu abu ada berapa? 3 biji apple. Okay, contoh apple Kalau video sebelum ni saya ada gula-gula. Contoh kita nak apple. Kita nak gula-gula pun boleh. Candy. Contoh kita nak candy ni kan. Okay. Jadi bila kita tengok kepada gambar ini. Okay. Satu lagi untuk rakan-rakan tahu. Okay. Dekat bahagian gambar ni perhatikan tak ada yang simbol ini. Line yang atas ni. Okay. Kalau kita nampak gambar tu dia ada simbol yang ke atas ini, bermakna gambar itu kita boleh ubah warna. Gambar itu kita boleh ubah warna. Okay. Tapi kalau macam gambar yang ini, kan, yang gambar gula-gula Christmas ni, kita tak boleh ubah. Okay. Sebab dia tak ada simbol yang ke atas tu. Simbol change colour. Okay. Jadi saya nak gula-gula tu boleh ubah warna supaya nanti gula-gula abu dengan gula-gula yang Ahmad bagi tak sama warna. Contohnya. Kita kena ada plan lah. Kan? Ataupun nak letak telur pun boleh. Telur kuning, Kang Ahmad bagi telur warna biru pun boleh juga. Okay?
Contoh saya cari sebab semalam saya jumpa gula-gula yang boleh ubah warna. So saya klik. Okay. So jadi gula-gula ni saya letak dekat sini. Okay. Gula-gula ni boleh jugalah. Saya nak tangan yang masuk tolak dia. Okay. 8 second ni terlalu lama. Saya kena ubah kepada 1 second only. Okay. Saya set camera to current position. Okay. Lepas tu saya nak properties dia move in, masuk daripada bawah, okay, dan ada tangan tolak dia. Kalau kita dah banyak kali buat, dia dah akan jadi laju lah sebenarnya. Okay. Saya nak Abu ada 3 biji gula-gula. So, saya tak naklah buat benda yang sama kan. Add picture, saya hanya copy dan paste sahaja. So, saya tekan gula-gula ni, okay, copy and then saya paste. Okay, copy and then saya paste lagi sekali. So, saya dah ada 3 biji gula-gula. Okay. Kalau mangkuk ni nak besar lagi, boleh besar. Adjust lah. Okay. Gula-gula ni kalau besar sangat, kita boleh adjust. Okay, dah siap. Ini saya buat yang simple lah hari ni kan. Operasi tambah. Okay, so dia akan jadi macam mana? Okay, Abu ada 3 biji gula-gula. Lambat pula gula-gula ni masuk kan, satu-satu. Kita cepatkan sikit. Atas tak nak ada pause. Kalau boleh laju sikit lah. Kita tak nak dia ada pause yang kat tengah ni. Kalau boleh transition pun saya nak tukar 0.5 saja. Okay. So kalau kita dah tukar dia punya masa tu, and then kalau kita copy lebih mudah lah, tak perlu tiga-tiga kita nak ubah. Kita just copy saja semula. Okay, sudah akan jadi macam ini. Masuk. So, 3 biji gula-gula. Okay. Itulah cerita kita. Kemudian, Abu ada kawan. Nama dia siapa? Ahmad. Kita letaklah Ahmad. Kan, semasa jumpa yang ni semalam. Carilah dekat tadi education. Mana education ni? Okay, education. Saya jumpa. Ni pun boleh juga ni, gambar ni kan, yang pakai bag ni. Okay. Carilah mana yang sesuai. Okay. Pilih. Okay, kalau dah selalu buat, kita dah save banyak gambar. Kalau mungkin kita ambil gambar daripada Canva ke kan, kita dah save. Boleh juga. Ni di gambar lain ni dah tak ada kaitan kan. Rasanya semalam saya cari dekat Kids. Saya jumpa gambar Ahmad. Saya letak nama Ahmad lah. Okay. Bila nak guna tak jumpa kan. Tak tahulah mana Ahmad duduk. Semalam ada. Ni Abu. Okay. Kita boleh carilah. Ni pun boleh. Okay. So, pilihlah mana-mana gambar yang kita nak. Kalau gambar yang saya dah pernah guna, dia ada kat sini lah. So, ni Ahmad. So, Ahmad ni kita nak ubah colour dia. Okay. Rambut, baju pun boleh. Okay. Baju dia striking sangat. Nak ubah pun boleh. Nak ubah warna merah. Seluar warna coklat. Macam itulah. Okay, Ahmad. Kita letaklah Ahmad dekat sini. Lepas tu, jangan lupa set camera to current position. Kemudian, nama Abu ni tadi, kan, saya nak dia sama besar font dia nanti dengan Ahmad. Okay, saya hanya copy saja. Okay, kita klik pada Abu. Okay, tekan copy. Nak right click pun boleh jugalah. Ataupun Ctrl C. Ctrl C. And then kita nak paste nama Ahmad perlu keluar selepas budak lelaki warna merah keluar. So kita klik pada image Ahmad and then kita Ctrl V. Okay, kita Ctrl V. So dia keluar Abu dekat sini. Okay, kita drag. Bagi dekat Ahmad. Okay. So kita klik balik element properties, kita edit Ahmad. Okay. Tukarlah colour apa? Colour merah. Merah sikit. Okay. So Ahmad ni tadi
nak lukis ke? Boleh terpulang juga. Boleh kalau nak lukis. Okay, sudah siap lah. Kemudian kita ada kawannya bernama Ahmad. Kan? So Ahmad ada 2 biji gula-gula. Okay. So sekarang saya nak copy saja gula-gula daripada abu ni tadi. Ctrl C. Okay, klik pada gula-gula abu 1. Ctrl C. Okay. And then pergi dekat Ahmad. Maknanya gula-gula Ahmad akan keluar selepas nama Ahmad ada. Okay. So Ctrl V. Tak dah ada pegang ni. Okay. Alright. So sekarang Ahmad ada 2 biji gula-gula. Okay. So saya nak tukarlah gula-gula Ahmad ni colour dia kan. Lain sikit. Nak tukar warna apa? Warna hijau. Boleh. Warna hijau. Stripe dia tu kita letaklah warna pink. Kan? Okay. Ahmad ada 2 biji, besarkan sikit. Okay. Okay. So maknanya gula-gula Ahmad ni saya nak dia lukis. Okay. Bolehlah lukis. Sikit. Dia masuk je. Kita nak dia lukis pun boleh, nak dia masuk pun boleh. Kita nak dia masuk daripada atas. Ubahlah. Kalau tadi masuk daripada bawah, so daripada atas. Okay. So dia akan masuk macam ni. Ahmad ada 2 biji gula-gula. So ada 2, kita Ctrl C and then kita Ctrl V gula-gula Ahmad. Okay. So kita dah siap sampai sini. Okay. So dah akan jadi macam ni lah. Ahmad. Okay, ada 2 biji gula-gula. Okay. Saya nak gula-gula tu masuk cepat sikit pun boleh. Kan, tak nak lama-lama sangat. Okay. Kemudian, cerita kita adalah Ahmad telah memberikan 2 biji gula-gula kepada Abu. Saya nak gula-gula tu bergerak. Masuk ke dalam mangkuk Abu tadi. Okay. So kat sini, dia ada satu lagi motion. Kita panggil dia morph motion. Okay. Sekarang, cara kita nak buat adalah ini gula-gula yang Ahmad asalnya dekat sini kan. Nanti gula-gula ni akan masuk ke dalam mangkuk. Okay, mangkuk ni. So kita copy gula-gula ni dulu. Ada 2. Shift. Okay, tekan gula-gula Ahmad. Shift and then tekan sebelah dia. So dia akan select dua-dua. Okay. Ctrl C and then Ctrl V. Okay. Nak right click pun boleh. Okay, bila Ctrl V, terus kita ada 2 gula-gula. Okay. Saya pun tarik lah. Gula-gula daripada Ahmad ni tadi dah ada 2 double. Saya tarik 2 masuk sini. Okay. Jadi sekarang kita nak gambar gula-gula Ahmad ni bergerak masuk dan dia hilang nanti. Kan? Kita tak naklah dia macam ni. Kita tak naklah Ahmad ada 2 biji gula-gula. Dan Ahmad memberikan 2 biji gula-gula kepada Abu. Tapi gula-gula yang dekat sini tak hilang pun. Okay. So macam mana kita nak hilangkan dia? So dia akan masuk ke dalam. Okay. Siapa yang akan bergerak? Ini yang last. Macam mana? Siapa gula-gula mana yang akan stay? Maknanya dia akan ada dekat situ lah. Ini gula yang dalam mangkuk. Dan gula-gula dalam mangkuk ini dia akan bergerak daripada gula-gula sini. Okay. So caranya adalah kita tekan dulu gula-gula mana yang kita nak gerakkan dulu. Contoh saya nak gerakkan gula-gula yang pertama. Yang ni lah. Okay, gula-gula pertama saya nak dia gerak daripada gula-gula yang ini. Yang ini. Ni dia terbang masuk ke sini. Okay. So caranya tekan gula-gula yang pertama dalam mangkuk ni tadi. Okay. Ataupun double click pun boleh. Double click untuk kita open image properties. Okay. Lepas tu dia punya motion dia. Kita tak nak ada draw, move in ataupun fade in. Kita nak menggunakan elemen morph. Morph tu maknanya dia bergerak dan gula-gula yang tepi Ahmad tadi hilang. Okay. So caranya kita tekanlah morph. Okay, tekan dulu morph. Okay. Dia akan keluar macam ini. Okay. Dia kata kita nak morph gula-gula tu daripada mana? Daripada siapa? Dia nak bergerak daripada siapa? Okay. So semestinya dia perlu bergerak daripada gula-gula Ahmad. Gula-gula Ahmad yang ini tadi, yang pertama. So saya pun tekan. Kan? Gula-gula yang pertama, okay, saya dah tekan.
And then saya tekan, bukan ni gula-gula abu, color purple. Gula-gula Ahmad yang ini. Okay, ada dua. Okay, gula-gula Ahmad. Ini gula-gula abu. So gula-gula Ahmad daripada sinilah. Okay, saya pun tekan. Right. Okay, dah siap. Okay. Dan gula-gula yang kedua dalam mangkuk ni pun sama, kita buat benda yang sama. Okay, kita double klik. Kita tekan morph dan dia akan bergerak daripada gula-gula ini. Bukan gula-gula yang ketiga, gula-gula yang kedua ni adalah gula-gula yang ada dekat tepi Ahmad tadi. Okay, kita tekan and then right. Okay, dah siap. Nak tengok macam mana hasilnya. Okay, kita play balik yang ni Ahmad daripada sini. Kita jangan play daripada depan kita boleh play, kalau kita nak play daripada Ahmad, kita tekan je nama Ahmad. Lepas tu kita tekan atas ini untuk kita preview lah kan. Play from current element. Okay, Ahmad. So Ahmad ada 2 biji gula-gula dan Ahmad memberikan gula-gulanya kepada Abu. So gula-gula tu bergerak. Kan? Lepas tu kalau nak pause sikit, nak ambil nafas nanti nak bercakap pun boleh. Tetapi ketika saya membuat video, saya tidak begitu fokus kepada masa dia sangat. Sebab saya akan buat editing dalam dalam software video editing yang lain. Dekat situ dia ada trik dia. Kenapa kadang-kadang ada orang rasa susah kan, tapi sebenarnya dia ada benda yang senang untuk kita voice over dengan masa tu kadang-kadang tak tally kan. Macam mana nak tahu masa kita cakap tu sama dengan masa gambar bergerak? Dia ada cara dia juga untuk kita edit dia. Okay? So saya dah lebih kurang macam ni lah. Saya pausekan kat sini sikit. Kejap. Okay, dah siap. Okay, sekarang saya nak keluarkan soalan kan. Berapakah jumlah gula-gula yang dimiliki oleh Abu? Kan tadi. Okay, yang dah siap lah. Okay, lebih kurang sama lah kan ni. Color je tak sama. Okay, kita ada Ahmad. Okay, and then gula-gula masuk ke dalam kotak, mangkuk. And then dia akan keluar berapakah jumlah kesemua gula-gula yang dimiliki oleh Abu. Okay, kita boleh keluarkan perkataan lah. Okay, berapakah jumlah kesemua gula-gula yang dimiliki oleh Abu. Okay. Okay, kalau tulisan ni kalau tak nak straight macam tu, kena bawa turun ke bawah sikit. Macam tu. Saya ketengahkan dia. Okay. So tulisan ni, saya addkan dia kat sini. Saya nak tulisan ni ada shadow sikit. Okay. So saya klik pada tulisan ni ataupun dekat element properties. Dekat bahagian edit text, kita boleh tukar. Nak edit balik semula warna ataupun jenis tulisan. Kita boleh ubah. Kita nak tulisan lain pun boleh. Contoh saya nak tulisan apa ni lah contohnya. Okay. Saya nak boldkan sikit. Boleh tekan bold. Tapi saya nak dia ada shadow sikit. Dekat bahagian graphic filters. Okay, dekat glow ni. Okay, kita boleh tekan nak glow warna apa. Contohlah saya nak glow warna kuning. Okay, lepas tu di bahagian glow ni kosong ni kita ubahlah. Ikutlah ketebalan kita nak berapa. Contoh saya nak 30. Adjust lah. Contohlah kan. Ataupun nak tebal sikit lagi. Nak highlight lagi. Saya nak 50. Okay. Alright. Sudah siap. Berapakah jumlah kesemua. Okay. Dan jangan lupa set camera to current position. Barulah soalan ni keluar dekat atas kepala Abu dan Ahmad. Kalau tidak, dia akan keluar dekat tengah-tengah. Besar sangat. Dia akan keluar macam ni. Kalau kita tak set. Dia akan keluar macam tu. Dia akan duduk betul-betul tengah-tengah. Jadi terpulanglah kita nak set kamera kita tu macam mana. Okay. Sekejap So saya nak ini. Tulis 11 saat ni lama sangat ni tulis. Saya nak 1 saat saja. Okay. 1 saat kalau tulis laju. Jadi saya ubah. Saya tak nak dia tulis handwriting. Saya nak dia fade in saja. Dia keluar saja perlahan-lahan. Okay. Lepas tu saya nak pause sekejap.
supaya saya ada masa untuk saya baca soalan. Pause sikit lah. Tapi tak perlulah betul-betul concern. Contoh, berapa masa ya? 5 saat ke nak cakap? Kita tak sure kita akan cakap dengan nada macam mana kan? So saya akan letak selalunya 3 saat saja. Okay, sebab selebihnya saya akan pause masa saya edit nanti. Okay, dah siap. So saya set camera to current position. Okay. Okay, berapakah jumlah kesemua gula-gula yang dimiliki oleh abu? Okay, so next part, saya nak buat animation padam. Macam mana kita nak padam? Kan? So, kalau kita tengok dekat sini, lepas soalan dah tanya, berapakah jumlah kesemua gula-gula yang dimiliki oleh abu? So, dia akan zoom out, dia akan padam tajuk atas tu. Sebab kita nak tulis kat sini. Dia akan padam. Okay, lepas tu, jom tulis ayat matematik dengan betul. Saya bukan cikgu matematik minta maaf kalau cikgu matematik kat sini. Saya main tulis saja ayat matematik dengan betul. Okay. So saya nak padam tadi kotak tajuk tu. Okay. So caranya adalah, okay, next kita zoom out dia. Kan kita nak dia kecil sikit. Mata tu tak nak tutup sikit mata. Okay, naik atas. Okay, macam itulah ada ruang sikit untuk saya tulis. Ataupun tarik ke tepi sini sikit. Okay, so ada ruang. Tapi saya nak, contohnya saya nak tunjuk lah sebab saya nak tunjuk saya nak padam operasi tambah ni. Saya adjust. Kita boleh adjust je. Canvas kita gerakkan je. Besar sikit. Okay, macam ni. Saya nak gambar doktor ni padam. Tak nak duduk sini. Okay. Sekarang saya dah adjust saya punya canvas. Once kita dah adjust kita punya canvas, kita perlu terus tambah elemen image kita. Okay. Jadi untuk animasi padam, guna pemadam, kita kena cari sesuatu box ataupun kotak yang berwarna putih. Okay, caranya kita type lah. Semalam saya type apa Square kot. Square. Type square. So dia akan keluar satu kotak warna putih. Dia tak ada apa-apa pun. Dia putih saja. Kat mana ya? Kita cari lagi. Kat sini. Type square. Lepas tu gerak ketiga. Shape pun boleh juga. Kat sini. Kat atas ni klik. Ini warna putih saja. Okay. So saya akan gerakkan kotak putih ni. Dia akan bertindih dengan doktor ni tadi. Untuk dia padam nanti. Okay. So, in case kita nak pakai ruang untuk kita tulis benda lain, kita boleh, kalau macam ada benda mengganggu kita, kita boleh padam je terus. Kita rasa tak penting kat situ kan. Okay. And then kita nak padam tu nak laju ke perlahan? Laju kan? 1.5 second. Okay. Jangan lupa set camera to current position. Kalau tak buat kan, dia jadi macam ni. Ada padam macam ni, tak cantik. Gambar mata tu nampak kat sini kan. Okay, lepas tu kalau lupa, kena pula adjust semula. Tolak balik. Okay. Boleh lah ni kan, dah besar ni. Kita kecil pula. Okay. Adjust sikit. Okay. Set to current position. And then pergi dekat element properties ataupun image properties. Draw. Okay. Kita still guna motion draw. Tapi drawing hand kita tak nak pencil ataupun tangan. Kita nak pemadam. Okay. Dia akan ada kat sini. Okay. Kalau tak ada, kalau macam rakan-rakan first time guna, tak adalah pemadam pun kat sini. Boleh je cari dekat sini pens ni. Ni pen tak ada tangan. Tangan Rosie dia ada pemadam. Ni pilih je. Okay. Saya punya sebab dah recently use, dia ada kat depan lah. Okay. Tak ada pula. Hilang. Mana tadi? Ambil je lah pemadam ni kan. Tekan je satu. Ke nak pemadam yang ini pun boleh juga. Lebih kurang sama je kan. Tu. Tekan right. Tekan right. Okay, dah siap. Jom kita tengok. Okay. Berapakah jumlah kesemua gula-gula yang dimiliki oleh abu. Okay. So, dia akan padam. Macam itulah. Ataupun saya nak adjust sikit. Kecilkan sikit gambar ni supaya ada ruang. Bila kita adjust, jangan lupa ya, once kita adjust, kita tengok sini ini ada satu lagi trik lah. Bila kita dah adjust, ini besar kan? Kita rasa macam nak kecilkan sikit lah.
Okay. Klik pada kotak putih tadi. Lepas tu kita kecilkanlah dia. Adjustkan dia. Dan jangan lupa, kita dah adjust position, dah kecilkan. Kotak putih tu tadi, kamera bawah ni, kenapa dia ada yang pangkah ni? Kita nak cancel previous camera position. Okay. So saya tekan pangkah dulu. Dah hilang dah kamera tadi yang kita dah set. Kita klik yang baru. So sekarang ni dia dah kat sini lah, kecil sikit ni. Ada banyak ruang kat sini kita nak tulis. Dia akan jadi macam ni. Okay, tu dah siap. Kita pun type lah. Apa-apa kita tu. Jom tulis ayat matematik dengan betul. Kan, saya tak tahu lah ayat matematik tu betul ke tak ya. Saya minta maaf lah untuk cikgu-cikgu matematik kalau tersilap. Okay, macam tu lah. So dia akan keluar kat sini. Okay. Kali ni saya nak gerak, saya nak ada motion sikit lah. Saya nak bila jom tulis ayat matematik dengan betul tu, saya nak kamera saya fokus sikit kat dia. Kan, fokus kat sini. Okay. So saya set kamera. Masa macam biasalah kita ulang. Okay. Oh lajunya kan, run sikit. Tulis ayat matematik dengan betul. Saya sambung pula. Okay, ni kenapa ni? Dah perlahan pula dia lah. Ni boleh lah ni kotak. Okay, minta maaf ya. Saya punya laptop tadi tiba-tiba, saya tak tahulah, dia tak ada internet pula. Tapi saya punya yang satu lagi ada. Pelik kat situ. Minta maaf ya, saya terkeluar tadi. Okay, boleh dengar Okay. Okay. Alright, so sekarang kita akan sambung sikit lagi. Okay, kita akan letak kotak lah. Ni. Tadi kita start dekat sini kan? Screen saya bergerak tak? Okay. Okay, bergerak dah Okay. Okay, Cun. Selalu tak ada masalah, hari ini dia mengada-ngada pula. Okay. Okay, saya set dulu. Contohlah saya nak kotak kat sini kan. Ataupun saya nak dia zoom pun boleh lah. Saya nak dia macam ni tadi. Okay. So, jadi jom tulis ayat matematik dengan betul. Lepas tu dia terus keluar kotak. Okay. Dengan betul. So apakah kita nak isi dalam kotak ini? Tambah. Okay, tambah apa? Letaklah tambah. Tambah. Kita add kan kita punya apa nama ni? Simbol ataupun teks. Tambah. Okay. Kotak seterusnya saya hanya copy saja. Saya tekan and then saya Ctrl C. Okay. And then saya Ctrl V. Okay. Mana tadi? Saya nak patah balik. Mana kotak saya tadi? Sekejap dia ni pun dah ni. Saya save dulu. Saya kena sabotage. Okay, kejap Saya keluar semula.
Salah pula. Okay. So nampak tak kotak ni dia terkeluar sikit kan? Sekejap dia stuck pula. Kotak ni memang dia duduk dekat sini. Cumanya saya tak setkan dia in current position. Okay, supaya saya nak nanti kamera tu zoom. Ingat ya, bila kita tak setkan kamera to current position, kamera tu dia akan zoom kita punya teks ataupun kotak ni betul-betul dekat tengah-tengah. Dia besar lah. Nanti kita akan tengok hasil dia. Kita boleh buatlah animasi pergerakan ikut yang kita selesa. Sebab ini saya sahaja nak tunjuklah pelbagai cara macam mana kita nak set kamera kita. Okay. Kalau saya tekan dekat kotak bawah ni, okay, kalau perasan saya punya ini saya tak tick pun. Set camera to current position, ni saya tak tick pun. Okay. Jadi, saya akan lepas siap-siap. Okay. Semua ni saya tak tick. So dia akan jadi macam ni. Okay. Jom tulis ayat matematik dengan betul. Okay. Apakah kita nak letak dalam kotak ini, tambah ini, kita boleh ni lah, sama dengan berapa. So dia akan zoom macam tu. Okay. Kalau macam ni dia akan zoom lah, dia tak akan berada pada camera position ini. Okay, contoh kata saya nak dia zoom kotak tambah kotak sama dengan saja. Tapi kotak yang terakhir ni saya nak dia terus kembali kepada paparan asal yang ini, yang ada Abu dengan Ali. Abu dengan Ahmad. Okay. So saya set kamera to current position yang ini. Saya nak pandangan ini untuk kotak yang terakhir. Okay. So dia akan jadi macam ni Okay, ini. Okay, tambah. Ini. Okay, dia akan jadi. Ada lagging sikit dia jadi macam tu. Okay. Paparan dekat Google Meet ni lagging Boleh ke? Macam saya nampak macam lagging sikit. Okay. Okay, jadi dah siap. Okay, kita bolehlah. Kalau kita rasa kita nak tambah lagi pergerakan gula-gula ni. Kalau tadi saya buat kan, dia bergerak. Gula-gula tu dia akan bergerak. Pergi dekat bawah kotak. Kita nak tunjuk satu-satu pun boleh. Ikutlah cita rasa kita. Dia akan bergerak. Cara dia sama juga. Guna morph tadi. 2, 3. Kita kira sama-sama. Tulis 3 dekat dalam kotak ni. Macam tu lah. Ini sebenarnya saya buat random saja matematik kan. 2. Tulis 2 dalam kotak ini. Okay. So kita boleh buat perkara yang sama. Sikit je lagi ni. Kita copy gula-gula abu dulu. Control C. Tekan shift dulu Tekan gula-gula abu. Tekan shift. Okay. Tekan gula-gula seterusnya. Sekejap Okay. Macam ni Tekan gula-gula abu and then kita nak ketiga-tiga ni shift tekan yang hujung sekali. Okay, lepas tu kita Ctrl V lah. Okay, kita Ctrl V. So gula-gula ni kita boleh pindahkan. Susunlah gula-gula ni. Gula-gula pertama. Gula-gula kedua. Dan gula-gula yang ketiga. Mungkin kalau kita nak buat video untuk set induksi ke introduction dalam kelas ke pun boleh juga. Kita nak share dekat YouTube pun boleh juga. Okay. Dia jadi macam tu lah. 3. Okay, so kita berapakah gula-gulanya. Okay, caranya samalah juga tadi. Kita kena set morph. Gula-gula yang pertama, dia mesti set move in. Kita tak nak dia move in. Dia morph daripada gula-gula yang ini. Okay, mana? Gula-gula yang ada dalam mangkuk ini. Gula-gula yang pertama. Okay, gula-gula yang ada dalam mangkuk and then right. Gula-gula yang kedua pun sama juga. Dia akan morph daripada
gula-gula yang kedua ini. Okay, saya tekan and then saya tekan right. Dan gula-gula yang ketiga, ini gula-gula yang kedua ini ketiga. Yang terbalik ni kedudukan ni. Okay, sebentar sekejap. Okay, dan gula-gula yang ketiga dia akan bergerak sama juga move in, tukar kepada morph dan dia akan bergerak daripada gula-gula yang ketiga. Okay, so dia akan jadi macam ini. Okay. Jadi trik yang seterusnya, gula-gula ni tadi kita copy kan? Copy daripada gula-gula dalam mangkuk. Okay. Dan kita tahu gula-gula dalam mangkuk tu, dia ada set camera to position yang lain. So kita kena cancelkan dulu kamera dia. Cancelkan dulu, clear element. Saya nak gula-gula ini berada pada sini. Macam tu. Kalau tak nanti dia akan kamera tu akan lari pergi kat mangkuk. So dia akan tak nampak dah kotak yang dekat tepi tu. So dia akan jadi macam inilah. Okay. Tambah. Okay. So 1. Kita boleh kira lah 2 dan 3. Macam tu. And then kita boleh tulis. So di dalam kotak ini ada 3 biji gula-gula. Okay. Tukarlah tulisan apa kita nak. Bold. Contoh saya nak kali hijau. Ini tadi yang ni. 3. Besar sikit. Okay. Tambah gula-gula yang diberikan oleh Ahmad tadi. Sama juga. Control. Sorry. This one tekan. Control C. And then kita bawa pergi ke sini. Tekan nombor 3. Sebab gula-gula seterusnya akan keluar selepas nombor 3. Control V. So kita gerak. Tarik saja. Okay. So ada 2 biji gula-gula. Okay. Kalau kata dia nak bergerak juga pun boleh juga. Okay. Sama juga saya akan element properties, saya akan tekan morph. Dan dia akan bergerak daripada gula-gula yang terakhir sekali tadi. Warna hijau. 2 ni. Ini gula-gula duduk sebelah Ahmad. Ini gula-gula yang dah masuk dalam bowl. So kita tekanlah. Right. Dan gula-gula yang kedua pun sama juga. Dia akan morph daripada gula-gula yang ini. Okay. Mana tadi yang ni? Yang ini. So, okay. Sekarang saya tak cancel kamera to current position tadi. Saya tak cancel. Sebab ini adalah kamera daripada mangkuk. Kalau saya tak cancel dia akan jadi macam mana? Tengok ya. So dia akan gerak macam ni. Nampak tak? Dia akan lari. Sebab saya tak set. Sebab ini adalah gula-gula yang kita copy tadi. Kita copy sekali dia punya elemen kamera dia. Okay, jadi kita kena cancelkan dulu elemen kamera dia dengan menekan butang clear elements camera position. Okay. Lepas tu kita nak laju sangat pula. Kita nak gula-gula tu, ini saya bagi masa sikit, dia berehat. Okay. Saya nak gula-gula tu terbang dan kita nampak dia terbang ke sini. So saya perlu setkan kamera ataupun position untuk gula-gula yang di sini. And then kita tekan right. Macam tu. Okay. Sudah siap lah. So bila kita tengok balik semula, kita boleh kira. Okay. Dan kita boleh copy saja nombor 2. 3 tadi. Kita copy, Ctrl C. Lepas gula-gula ini dia adalah Ctrl V. And then kita gerak. Macam tu. Yang ni boleh adjust lah nanti. Last sekali kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5 tu. Ikutlah kita nak bulatkan pun boleh. Kalau kata nak tick. Kalau macam ni saya tick kan. Kali ni kalau saya nak pilih nak bulatkan. Boleh tak kalau kita nak bulatkan dia? Boleh, kita boleh kira. Ini saya tick. Saya kira sama-sama. Okay, 4, 5 dan totalnya adalah 5 biji gula-gula. Macam tu kan. So dah akan jadi 5 biji gula-gula. So kalau kata nak bulatkan boleh tak? Boleh juga. Kita boleh pilih dekat sini. Picture. Okay, kita cari circle. Okay. Semua gambar yang disediakan oleh video scribe kalau kita add, dia akan ada handwriting. Kalau gambar yang kita add daripada luar, daripada Canva ke, daripada mana-mana lah kita save, dia tak boleh ada outline. Outline handwriting tu tak ada. Okay, tapi kalau daripada sini adalah. Ada tak circle?
Sebab saya dah selalu guna ni kat sini, kat circle ini. Saya selalu guna yang ini. Yang atas ni warna hijau ni. So kita klik lah. Sebab paparan Google Meet saya ni dia macam lagging sikit. Okay, kita klik dekat sini. Lepas tu kita kena letak satu-satu lah. Dia nak bulatkan. Okay, so kita boleh tukar color juga kalau kita nak tukar color. Paparan Google Meet saya tak gerak sebab okay. Okay, ni jadi kita dah buat gerak ni. Kita boleh copy lah. Saya copykan saja semua. Gula-gula ni kalau nak jarakkan sikit pun boleh. Tadi dia macam stuck lah. Internet selalu okay. Mungkin sebab hujan, tak tahulah. Kan? Hujan daripada semalam. Okay. So dia jadi macam tu lah. Kena bulatkan 5-5 kena bulatkan. So dia akan jadi macam ni. Okay, jom kita kira. Okay, jumlah 1 adalah perlahannya dia bulatkan. So kalau perlahan sangat kita ubahlah. Kalau saya suka delete dulu semua ni. Bulatan ni saya akan ubah properties dia. Masa dia tadi perlahan sangat dia gerakkan. 3 saat untuk satu bulatan. Laju sikit lah. So Ctrl C, Ctrl V je. Ctrl C, Ctrl V, copy saja. So kita tak perlulah ubah masa dia satu-satu. So dia akan jadi macam tu lah. Okay. 1, 2, kita berkira lah 3, 4, 5. Kalau rasa perlahan sangat, kita boleh buang yang ini, pause ni, kosong ni. Okay. Pause ni kita boleh cancel je. Okay. So dah siap lah. So akhir sekali dia sama dengan 5. Okay, dah siap lah kita punya ni. Okay. So bila kita dah siap, ini je nota kita. Contoh dah siap lah semua. Okay. So kita nak publish kan. Bila kita nak publish, kita boleh tengoklah dulu betul tak kita punya ni. Apa yang kita nak tu, kamera dia ada yang terlupa nak set ke tidak, ataupun ada tersalah eja ke, kita check lah dulu kan. Selalunya saya akan play, saya akan tengok dulu. Sebab nanti bila kita dah publish, tak perlulah kita nak record suara, ternampak pula ada tersalah ejaan kan. So dia akan jadi kena edit semula dekat dalam video scribe. Okay. So inilah kita punya seberingkas lah nota yang boleh kita hasilkan untuk dalam masa 2 jam. Ni pun dah 2 jam dah ni. Okay, seberapakah jumlah kesemua gula-gula yang dimiliki oleh Abu. Okay, so okay kot, saya rasa tak ada apa-apa masalah. So tadi kita ada letak elemen padam, lepas tu tulis. Ini adalah zoom. Kita tak set kamera to current position, kita biarkan saja dia zoom auto. Okay. Ni agak laju lah juga ni sebabnya dia tak ada pause dekat kotak yang terakhir tu. Okay. So ni dah siap. Sebelum tu saya nak biar dia pause sikit kat kotak terakhir ni. Okay. So kita kena adjust lah macam tu, kita dah tahu dah kita lebih kurang kita nak cakap apa, kat mana kita nak cakap tu nak kena ada pause sikit.
Tapi kalau kita terlupa, tak ada masalah. Nanti masa nak edit tu, sebenarnya ada cara juga yang lebih mudah. Okay, so kita dah boleh publish. Okay, di penjuru atas kanan kita boleh tekan download or publish scribe video. So saya tekan and then kita pilih dekat sini, download video. Okay, so saya download video. Okay, kita namakanlah ETL 4. So kita nak letak dekat mana video scribe. Okay, saya letak kat sini. Kita pilih lah kita nak letak kat mana. Kita tekan sini, dia akan keluarlah kat mana position video, folder dia, folder kedudukan video yang selepas kita dah ini siapkan. So saya write lah. Okay. So dia ambil masa jugalah untuk dia render dan siap. Dan saya tak nak tunggulah. Okay. Saya tak tunggu. So saya pangkah. Okay. Cancel render. Okay. So saya dah ada yang dah siap. Yang saya dah siapkan malam tadi. Ini saya just save saja. Okay. Jadi video yang dah siap dia akan masuk dekat, sekejap mana yang saya simpan semalam. Okay, dekat sini. Sekejap ya. Saya blur pula. Ni video scribe video. Finish. Sudah akan masuk dekat sini lah. Okay. So ini antara video yang dah siap semalam yang ini. Nama cuba. Okay. Ini saya dah publish sebab dia ambil masa so kita tak nak tunggu. So dia akan siap kat sini macam ni. Okay. So inilah videonya. Okay. Dan dia tak ada suara lah kan. Okay. Selepas saya dah masukkan suara, so dia akan jadi macam ini. Sekejap ya. Apa khabar semua? Sihat ke? Hari ini kita nak belajar berkenaan operasi tambah. Dan sekarang saya ada Abu dekat sini di mana Abu mempunyai 3 biji gula-gula. Sedap kan? Dan kita ada Ahmad dekat sini. Ahmad mempunyai 2 biji gula-gula di mana Ahmad akan memberikan gula-gulanya kepada Abu. Sekarang, berapakah jumlah kesemua gula-gula yang dimiliki oleh Abu? Jom kita kira dan jom kita tuliskan ayat matematik dengan betul. Apa ya yang kita nak tulis dalam kotak ini? Tambah ini dan bersamaan dengan apa ya? Jom kita mula. 1, 2, 3 dan kita perlu tuliskan 3 dalam kotak yang pertama. Kemudian 1, 2 dan kotak yang kedua adalah 2. Jumlah keseluruhan gula-gula yang dimiliki oleh Abu adalah 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi kotak seterusnya adalah 5. Jumlah gula-gula yang dimiliki oleh Abu adalah 5 biji gula-gula. Macam mana? Boleh faham ke? Okay. So itulah hasilnya bila kita dah voice over. Okay. Ada mungkin kalau saya personally saya tak selesa untuk voice over dalam video scribe. Kenapa? Sebab kadang-kadang bila saya voice over dekat video scribe ni dia macam kena follow masa dia betul-betul. Sebab ada masa kan saya macam tersilap cakap. Kan? Jadi saya tak akan voice over dekat sini. Kalau nak voice over sini pun boleh juga. Kita terus saja. Macam ni saya terus sajalah play. Contoh contoh kalau saya nak voice over. Nanti kalau saya tersilap cakap, dia tak boleh nak stop macam tu. Dan dia tak nak edit tu macam ambil masa lah, susah sikit. Okay, contoh contoh kalau kita kata, hai Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar hari ini? Sihat ke? Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan operasi tambah. Contohnya kan. So kita ada Abu dekat sini. So Abu, so nampak tak dia macam tak sama dengan nada kita tu, kita kena follow betul-betul. So kita akan stop lah macam tu. Okay. So dia akan jadi macam ni. Kalau kita terus saja voice over dekat sini pun boleh juga. Kita kata, hai Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar hari ini? Sihat ke? Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan operasi tambah. Contohnya kan. So kita ada Abu dekat sini. So Abu, so nampak tak dia macam
tak sama dengan nada kita tu, kita kena follow betul. Okay, kita boleh buang lah kalau kita nak remove tadi, kita tersilap ke. Dan saya tidak buat di sini. Okay, jadi Cikgu Asal, kita dah 2 jam ni macam mana ya? Sempat ke untuk kita sambung untuk voice over ataupun kita hanya berhenti dekat sini saja? Nak sambung sikit lagi pun tak apa. Kita dalam 10 minit boleh? 10 minit. Okay, sikit je lah saya tunjuk Okay. Okay. Okay, kita buka dekat, okay, saya edit dekat Movavi. Kalau guna Filmora pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, mana-mana software untuk video editing pun boleh guna. Okay. Sekejap nampak pula ada buka ni, ada 10 minit je ni. Okay. Tak apa. Tekan dekat sini and then pergi pada, sekejap Okay, ambil video kita, masukkanlah yang mana tadi. Video, finish. Okay, ini video yang tak ada suara Okay. Okay, jadi kalau dekat sini, ini dah ada suara rupanya. Okay, tak apalah. Okay, so kalau dekat sini, okay, selalunya saya akan buka saya punya voice recorder. Okay. Sebab kalau saya tersalah cakap pun tak apa, saya akan cakap je, nanti saya akan edit. Itu lebih mudah lah. Okay, contohnya saya tekan saja saya punya voice recorder ni kan. Okay, saya dah on and then ini saya play. Okay, saya akan cakap lah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan operasi tambah. Okay, jom kita tengok. Sekarang saya ada abu dekat sini. Lepas tu saya macam terbatuk kan? Tersalah. Alamak saya akan patah balik lah. Nak patah balik pun boleh. Tak apa. Yang voice recorder kita tu biar je dia record. So okay, kita ulang balik sekali. Tersalah cakap ke kan? Tersalah sebut ke? Okay. Dekat sini kita ada abu dan abu mempunyai 3 biji gula-gula. Kalau dia macam lambat perlahan dia pun tak apa, kita tunggu je. Nanti kita akan adjust. Dan ini adalah kawan abu namanya Ahmad dan Ahmad mempunyai 2 biji gula-gula. Ahmad akan berikan gula-gulanya kepada abu. Saya pula tercakap laju kan? Okay. Dan sekarang berapakah jumlah kesemua gula-gula yang dimiliki oleh abu? Jom tolong saya untuk kita kira dan tulis ayat matematik dengan betul. Okay. So apa? Saya dah blur kan? Blur, alamak apa benda ni? Dah lupa kan? Kita akan patah balik. Okay, so kita akan stop. Contohnya kita dah habis record. Okay, and then saya akan stop dekat sini. Okay, ini adalah suara saya yang saya record tadi. Okay, saya akan open. Dan saya akan dragkan ke sini. Okay. Okay. So dekat dalam suara saya ni, tadi saya tak habis record sampai hujung lah. Ada yang part yang saya tersalah cakap kan? So kita boleh buka semula. And then ini saya play. Okay, saya akan cakap lah. Hai, Assalamualaikum dan okay, so saya akan delete lah kat sini. Saya rasa ramai yang dah mahir lah editing ni kan. So dia akan jadi macam ni. Saya akan cakap lah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okay, kita akan edit lah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan operasi tambah. Operasi tambah tu lambat kan? Okay. So bila operasi tambah tu lambat, saya akan edit dekat sini. Saya pula yang tercakap awal kan? So saya akan splitkan dia. Okay. Yang tadi. Dan saya akan pastikan pergerakan operasi tambah ini, saya speed dia, saya cepatkan sikit. 150 contohnya. Okay, sudah akan jadi macam ni. Operasi tambah. Okay, berkenaan dengan ini pun lambat kan? So saya akan lajukan. Macam itulah kita boleh edit kat sini. So kita tak kisah sangat masa kita set dekat dalam video script. Dengan operasi tambah. Okay, jom kita tengok. Sekarang saya ada abu dekat sini. Lepas tu saya macam terbatuk kan? Tersalah. Alamak. Okay. Salah Sekarang saya okay, so saya delete lah, saya buang. Yang saya salah saya buang. Terbatuk kan? Tersalah. Saya akan patah balik lah. Nak patah balik tak apa. Yang voice recorder kita tu biar je dia record. Dekat sini kita ada abu. Okay.
So saya buang yang saya tersalah cakap, kita boleh buang. So kita drag je. Sambung je balik. Jom kita tengok. Dekat sini kita Okay. Sekarang tengok dekat sini bila saya kata jom kita tengok. Jom kita tengok. Okay. Dekat sini kita ada abu Okay. dan abu mempunyai 3 biji gula-gula. Kalau dia macam lambat perlahan dia pun tak apa, kita tunggu je. Okay. So 3 biji gula-gula. 3 biji gula-gula. Okay, saya buang lah. Dan ini adalah Apa yang kita tersalah cakap kita boleh terus delete saja. Okay. 3 biji gula-gula. Dan ini Jadi bagi saya macam pergerakan gula-gula abu tu lambat kan. So saya akan adjustkan supaya speed untuk gula-gula abu ini saja cepat sikit. Sikit je. 100 ni saya increase, mungkin saya increasekan 170. Okay, kita dah boleh agak lah kalau kita dah biasa buat. abu mempunyai 3 biji gula-gula. Dan ini adalah kawan abu namanya Ahmad. Dan Ahmad mempunyai 2 biji gula-gula. Ahmad akan berikan gula-gulanya kepada abu. Dia macam lambat kan. Ahmad akan memberikan gula-gulanya kepada abu. So kita boleh cepatkan sikit lah. Macam tu. Itulah kita akan edit dan kita akan lajukan sikit dekat sini. Okay. Ahmad mempunyai 2 biji gula-gula. Ahmad akan berikan gula-gulanya kepada abu. Saya pula tercakap laju kan? Okay. So kita dah tersalah cakap, kita delete saja. Dan sekarang berapa? Kita buang saja yang kita salah cakap. Memang masa kita voice over tu kadang-kadang intonasi kita dia takkan sama dengan pergerakan tu menyebabkan kita rasa susah. Sebab tu saya tak record dalam video scribe lah. Okay. Akan berikan gula-gulanya kepada abu. Dan sekarang berapakah jumlah kesemua gula-gula yang dimiliki oleh abu? Jom tolong saya untuk kita kira dan tulis ayat matematik dengan betul. Okey. So, apa? Okey. Sampai situ sajalah saya tunjuk macam mana saya edit. Okey. Jadi kalau rakan-rakan nak cuba buat, bolehlah menggunakan kreativiti. Saya percaya rakan-rakan lagi kreatif sebenarnya. Okey, untuk buat nota animasi. Dan mungkin kalau perlukan apa-apa idea ataupun nak tengok macam mana saya menggunakannya, so bolehlah ke YouTube channel saya. Okay, dekat sini saya ada share lah semua nota saya untuk semua pelajar matrikulasi. Sebenarnya saya rasa itu saja perkongsian hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. So saya rasa itu sajalah untuk perkongsian hari ini.